Pagi ini kita berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Dr. Radin Mas Jeffrey bin Radin Mas Ismail, seorang konsultan perubatan pakar onkologi Pusat Kanser Brunei, Pusat Pakar Pantai Jerudong, untuk sedikit berkongsi bersama kita pada pagi ini berkenaan dengan Hari Kanser Sedunia. Baik, terus saja kita sapa Yang Mulia Dr. Radin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Kita ni sangat berbesar hati dan juga gembira dapat bersama kita pada pagi ini Yang Mulia Dr. Radin Mas Jeffrey. Sempat juga kita berbual-bual seketika tadi untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan Hari Kanser Sedunia ini Baik, sebagai mukadimah awal, mungkin Dr. Radin boleh menerangkan kepada kita ni apa sebenarnya Hari Kanser Sedunia ini, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Hari Kanser Sedunia ini memang dirayakan pada tiap tahun pada 4 hari bulan Februari sejak tahun 2000. Dan sebab musababnya sebab PJSC adalah seorang anggota pertubuhan anggota UICC. Apa tu UICC ya? Itu satu-satunya kesatuan antarabangsa untuk kawalan kanser. Itu bahasa Melayu lah. Tapi kalau bahasa Tutong dengan sejak yang tahun bila? Sejak bila? UICC-nya sebenarnya pertubuhan yang memang dari dulu lagi. Tahun 1933 sudah ada. Pada masa itu cuma 40 lebih negara menjadi anggotanya. Alhamdulillah pada tahun 2021 sekarang ni lebih kurang 172. Dan bagi organisasi dalam negara-negara itu bukan saja pihak kerajaannya, tapi pihak sukarelawan, NGO, non-governmental, pihak bukan kerajaan menjadi berhungkait, bekerjasama untuk menangani masalah kanser ni. Kanser ni sekarang ni, minta maaf lah, menjadi punca utama kematian di kebanyakan negara, termasuk negara Brunei Darussalam. Dan apakah caranya yang paling efektif, paling berkesan? Jadi UICC menyarankan 3. Satu, pencegahan. Pencegahan. Preventing. 2, pengesanan yang awal. Jadi macam mana? Dengan yang cara yang cost efektif seperti screening. Dan ketiga, menyokong pendidikan yang terbaik untuk mendapatkan rawatan terbaik untuk mana-mana tahap kanser. Supaya mendapat kebaikan untuk para pesakit. Jadi kalau pesakit itu peringkat awal, insya-Allah rawatannya akan sembuh 100%. Kami namakan cure. Kalau pesakit itu tidak cure, insya-Allah rawatan yang kami bagi sama ada pembedahan, rawatan kemoterapi, rawatan radioterapi dan rawatan sampingan seperti palliative care akan dapat menolong pesakit itu hidup lebih lama dengan kualiti yang lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tujuan UICC ini untuk memupuk kerjasama antara rakan-rakan yang dalam senegara ini untuk meningkatkan kesedaran pasal kanser. Memanglah dalam tahun 2020 itu ada cabaran yang tinggi dengan COVID-19. Betul. Dan mengikut apa yang dikeluarkan oleh Global Can pada bulan Disember 2020 di negara Brunei Darussalam ada lebih dari 900 kes kanser baru tahun lepas. Alhamdulillah dengan apa yang dikerjakan oleh pihak kerajaan ke bawah duli, kes-kes COVID ni tak menular di negara Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah rawatan untuk pesakit kanser di sini alhamdulillah tidak ada masalah. Dapat dilaksanakan dengan lancar. Alhamdulillah, itu dia. Betul. Jadi itu adalah salah satu daripada penerangan mengenai dengan Hari Kanser Sedunia dan UICC dan yang penting kita difahamkan juga yang tahun ini tahun 2021 dan ini adalah tahun ketiga untuk Hari Kanser Sedunia ini dengan menggunakan tema I will. And I will. Saya adalah dan saya akan. Tahun ini merupakan tahun terakhir ya? Tahun terakhir untuk tema yang sama. Temanya sahaja. Sebab tiap tahun, 3 tahun mereka akan tukar. Jadi Hari Kanser Sedunia ini berfokus kepada kanser apa ataupun ianya menyeluruh? Mana-mana jua kanser. Mana-mana kanser. Di mana-mana jua. Jadi kami mahu menyelaraskan prinsip
di mana-mana jua di kansernya di negara barat, negara yang kurang maju, negara Asia, negara Afrika, pesakit kanser dan kawan-kawan family semua mendapat rawatan yang terbaik masa itu. Tapi kami tahulah yang paling bagus adalah pencegahan. Betul. Pencegahan ini ya. Ya, jadi ini adalah salah satu daripada inisiatif yang dilakukan daripada Hari Kanser Sedunia untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai khususnya di negara Brunei Darussalam dan juga seluruh dunia. Dan apakah sebetulnya kanser yang paling kerap di negara Brunei Darussalam ni? Itu bergantung kepada jantina lah. Tapi kalau keseluruhannya kanser paling kerap adalah antara kanser payudara untuk bini-bini dan kanser kolorektal. Okey. Bagi wanita, kanser payudara yang paling kerap diikuti dengan kanser kolorektal, kanser usus besar. Diikuti dengan kanser pangkal rahim dengan rahim. Untuk laki-laki yang paling kerap adalah kanser usus. Diikuti dengan kanser paru-paru, diikuti dengan kanser yang terkejutnya saya dan sekarang tahu kanser prostat. Yang makin menular sebab para pesakit sekarang ni umurnya masih makin meningkat. Kalau dilihat daripada statistik mereka yang mengidap kanser ini di kalangan usia berapa? Selalunya bergantung kepada jenis kansernya lah. Tapi mengikut usia tu memang kalau umurnya 40 ke atas ada risikonya. Tapi di Brunei ada juga para pesakit tu umurnya masih lagi muda, 20 ke atas. Yang paling muda tahun lepas dirawati umurnya baru 12. 12 tahun. Ada. Bagi kami itu dikira peringkat dewasa lah. Yang 12 ke bawah memang di bawah RIPAS, di bawah pediatrics. Ya. Jadi kalau saban tahun ada peningkatan ataupun penurunan ni, Doktor? Memang ada peningkatan seperti apa yang diberitahu oleh yang berhormat Menteri Kesihatan tahun lepas. Dari masa 5 tahun dari 2014 ke 18 dibandingkan 5 tahun yang sebelumnya ada peningkatan kurangnya 17%. Dan dijangkakan benda ini akan makin bertambah. Pada tahun 2018 ada International Global Cancer Informasi lah. Pada tahun itu dianggarkan 18 juta kes baru seluruh dunia. Di Asia dan Asia Tenggara, Asia lah, setengah kesnya kurang lebih. Kes kanser. Allahu Akbar. Daripada jumlah keseluruhan itu di Asia sahaja 40 plus, bawah 50%. Dan dijangkakan pada tahun 2030 lah, sebab kami akan mentaksir untuk masa jangka panjang. Kami risau kansernya akan makin menaik sampai cecah lebih dari 30 juta. Jadi apakah risiko kanser ini sebenarnya? Risikonya banyak. Ada risiko yang boleh dikawal. Itu risiko yang macam apa yang kita makan, apa yang kita buat. Yang pertama tu merokok. Janganlah merokok, Di negara Brunei Darussalam alhamdulillah diharamkan merokok, tapi rokok tu ada nikotin. Nikotin tu paling susah untuk ditinggalkan. Jadi kami ada program untuk menolong orang untuk berhenti merokok. Kedua, jaga makanan. Jangan kita makan banyak makanan yang berproses. Pada tahun 2012, WHO mengatakan jangan makan daging berproses. Bukannya daging menyebabkan kanser. Daging yang berproses, yang masuk dalam tin. Daging yang berproses macam sausage, macam burger. Daging yang disalai, dibakar banyak. Jadi yang tu bakarannya ada yang punya chemical change. Jadi kalau kita makan bukan sekali, mungkin bertahun-tahun lah. Jangan kita makan sekali saja. Jadi beberapa kali barbecue. Itulah. Jadi apa yang disarankan ialah pemakanan yang seimbang. Lepas tu apa lagi kita boleh buat? Janganlah kita membuat perkara-perkara yang memburukkan, membahayakan kesihatan. Seperti keluar kat matahari, bersinar saja mungkin dapat kanser kulit. Okey, apa lagi? Banyak lagi. Bersenam, exercise. Jadi yang tu banyak ia punya kebaikannya. Sebab kalau kita bersenam banyak, jantung kita lebih sihat, berat badan kita kurang. Bila berat badan kita kurang, risiko untuk diabetes, kencing manis kurang, risiko untuk kardiovaskular kurang, dan memang ada proofnya, risiko untuk setengah-setengah kanser itu kurang. Mengamalkan gaya hidup yang sehat maksudnya di sini ya. Dari segi permakanan, dari segi olahraga ataupun sukan ini tadi ya. Baik, alhamdulillah. Banyak. Dan ada lagi yang satu lagi yang bila kita bekerja, jangan kita terdedah kepada bahan kimia. Sebagai contoh? Seperti di Malaysia ada penurai getah. Penurai getah ni membuat
getah kan. Getahnya diproses dan mereka ada risiko kanser untuk bukan buah pinggang, astagfirullah, saya lupa namanya, bladder. Bladder cancer. Bladder cancer ya. Lupa pula namanya dalam Melayu. Alhamdulillah. Ya. Jadi dalam menyokong sambutan Hari Kanser Sedunia untuk tahun ini, tahun 2021, kita percaya ada aktiviti ataupun kegiatan yang telah pun dianjurkan oleh Pusat Pakar Pantai Jerudong. Jadi apa antara kegiatan-kegiatan yang telah pun akan dilaksanakan? Akan dilaksanakan. Alhamdulillah. Kami akan sebenarnya dah menganjurkan virtual run. Siapa-siapa yang mahu minta maaf sebab dia punya deadline sudah lempas. Sudah tutup. Tapi apa yang kami nak anjurkan, kita boleh buat sendiri lah. Betul. Virtual run ni berlari antara 50 km dengan 100 km. Mengikut kemampuan. Bermula besok ni. InsyaAllah esok. Sebenarnya 7 hari bulan Februari ke hari 30 hari bulan April. Ikut apa-apa yang kita sesuaikan lah. Lepas tu ada 21 day challenge. Cabaran 21 hari. Apa-apa yang kita mahu buat. Sama ada penahanan makanan ke, you want to stop eating chocolate ke, apakah. Chocolate itu memang apa yang kita mahu buat lah. Stop smoking ke, exercise lebih banyak ke, berjalan ke tempat kerja ke, basikal ke tempat kerja ke. Itu cuma example, contoh sajalah. Itu 21 hari cabarannya lah untuk sesiapa-siapa saja. Apa lagi? Esok insya-Allah pada 4 hari bulan Februari, Hari Kanser Sedunia, kami akan ada upacara rasmi di bangunan PJSC pada pukul 8 di sana untuk merasmikan perayaan hari ini. Hadir selaku tamu kehormat besok? Saya tak tahu yang details yang tu, tapi pengisian acaranya mungkin boleh dikongsikan? Ada dengan pengawasan. Nantilah. Baik, mungkin nanti kita akan cuba untuk kongsikan ya. Sama dengan minta maaf. Sebab, baik. Apa lagi? 28 hari bulan, hari Ahad ni ada sambutan Hari Kanser Sedunia di Kompleks Yayasan Haji Hasanah Bokiah di Bandar Seri Begawan. 28 Februari ini nanti ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ini nanti. Dan satu lagi. Apa lagi tu? Bagi menyambut Hari Kanser Sedunia ni, di mana-mana juga tahun ni ada tema color. Colornya lain sikit. Pecah telur macam seakan-akan jaket kita warna ya, orange dengan biru. Jadi bangunan mencu tanda di Brunei Darussalam akan dimarakkanlah. Bermula dengan bangunan PJSC esok insya-Allah dan diikuti dengan mencu tanda macam di belakang saya tu di Jabatan Raja Isteri Pengarah Haji Anak Salehah dengan Jabatan Temburong, Jabatan Sultan Ali Umar Saifuddin lah. Dengan color pecah telur orange dan biru. Okay. Pecah telur orange biru. Jadi sesiapa yang mahu pergi ke bandar malam-malam melihatlah. Jika ada kita, lebih kurang lah ya, lebih kurang. Jadi jika ada dinyalakan lampu warna pecah telur di bangunan PJSC sebagai contohnya ataupun di Jabatan Raja Isteri ya, itu petanda sokongan kita ni lah, bersatu hati, bersatu padu untuk sama-sama menyokong Hari Kanser Sedunia ini nanti ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu mengenai dengan kegiatan-kegiatan yang akan bakal dilaksanakan ya oleh Pusat Pakar Pantai Jerudong bersempena dengan Hari Kanser Sedunia. Jadi berbalik kepada soalan yang akan kita ajukan mengenai dengan kanser ini. Satu lagi penyakit yang tidak berjangkit memang kita gerun sebenarnya ya. Apatah lagi ada peningkatan yang ketara ya kerap berlaku di negara bersalam. Jadi apakah petanda ataupun simptom-simptom kanser ni, doktor? Ini bergantung kepada kansernya, tapi bila masanya pada peringkat yang awal memang tak ada simptom. Itulah kami sarankan screening. Screening yang paling pentingnya ialah memesan kanser pada peringkat yang awal bila masa pesakit itu tak sedar. Dan ada 3 screening yang kami ada sekarang ni. Yang pertama adalah untuk kanser pangkal rahim, cervical cancer lah, yang bermula bertahun sudah saya. Dan yang kedua adalah mammogram untuk pemeriksaan payudara untuk kanser payudara yang bermula tahun 2019. Dan pada waktu yang sama juga pihak MOH juga menyarankan screening untuk kanser usus. Usus besarlah, colorectal screening.
Iya. Dan bagi saya, pengalaman saya, memang saya dah lihat kebaikannya lah. Dan juga untuk kanser pangkal rahim, alhamdulillah ada program vaksinasi untuk HPV. Sebab antara satu sebab musabab yang paling penting untuk kanser pangkal rahim adalah HPV infection lah. Jadi yang tu bermula untuk khususnya untuk budak perempuan berbelasan tahun sejak 2012. Alhamdulillah, apa yang saya lihat, apa saya pengalaman dalam 5 tahun di Brunei ini, kekerapan kanser pangkal rahim makin menurun. Mungkin disebabkan oleh vaksinasi dengan pencegahan screening sebagai kanser. Alhamdulillah. Selalunya kanser ini ada berapa tahap ni, doktor? Ada 4 tahap. Tapi sebenarnya itu bukan yang betul lah. Ada pra juga. Jadi 5 lah. Pra tu perubahan yang mungkin dengan masa akan menjadi kanser. Itu pra. Maksud ada peringkat 1, 2, 3, 4. Selalunya di peringkat mana yang akan diberikan perubatan? Perubatan ni memang bergantung pada peringkatnya. Jadi peringkat yang awal, kebanyakan kanser kami cuma perlu membuat pembedahan. Tak perlu rawatan yang berlebihan. Kalau peringkat yang 2 ke 3 bergantung pada kansernya, kami akan memberi rawatan berlebihan. Sama ada sebelum atau selepas pembedahan. Okey. Peringkat 4 maknanya kansernya sudah melarat. Bila sudah melarat, maknanya apa-apa rawatan yang kami buat tu tujuannya untuk mengawal kanser. Jarang sekali, jaranglah untuk kanser peringkat 4 kami dapat menyembuhkan 100%. Jadi di sekitar dunia, kalau kita lihat pengalaman di Amerika Syarikat, kalau tak silap Jeffrey lah, 10 tahun yang sebelum ni, 2010, ada orang memberitahu di sana ada 1 juta orang cancer survivor, mainly breast cancer. Alhamdulillah. Dan kebanyakan sebab dia banyak screening di sana. Jadi ada kebaikannya screeningnya mendapat kanser yang awal. Jadi apa yang kami mahu untuk mengesan kanser pada peringkat yang awal. Kalau tak silap Jeff, 40% dari kanser yang kanser payudara ditemui pada peringkat yang tinggi, antara peringkat 3 dengan peringkat 4. Ya, maksudnya screening dan dikenal pasti masih lagi di peringkat pra ataupun peringkat 1 macam tu, dan ianya boleh diobati. Sekurang-kurangnya peringkat yang belum melarat lah. Jadi sampai maksudnya peringkat pra lah, peringkat 3, 2, 1 tu boleh lagi kami merawati. Jangan saja sampai ke peringkat 4 ya. Ya, jadi itulah, prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada mengubati. Itulah yang dapat kita sarankan juga ya kepada kita ni semua sebetulnya. Jadi bercakap dengan kanser ini, ada juga antaranya mereka yang sebenarnya takut untuk membuat pemeriksaan lanjut. Jadi macam mana nasihat kepada mereka? Kita ni mau mencegah dari awal kan. Jadi macam mana nasihat doktor lah kepada yang paling pentingnya, kalau ada kerisauan, baik pergi ke klinik kesihatan yang paling awal. Lagi awal lagi bagus. Betul. Sebab takut kalau ada kanser, kalau ada kanser, kalau kita menunggu, benda itu mungkin melarat. Dan jangan mendengar penularan di arah WhatsApp yang bukan-bukan. Sebab antara satu musababnya yang orang takut kan. Memanglah takut sebab kanser yang sudah melarat. Kalau kanser melarat, dia melihat apa yang dilihat dalam wayang gambar, orang tu botak. Padahal kebanyakan kanser kalau awal, insya-Allah tak payah terima rawatan intensif, pembedahan cukup, rawatan hormon cukup, rawatan kemoterapi sekarang pun berlain-lain. Jadi alhamdulillah dalam segi rawatan kami sudah berkembang maju, tapi masih lagi kami merasakan di seluruh dunia lah pencegahan yang paling bagus lah. Sebab kalau seseorang mendapat rawatan intensif, mahal, kosnya mahal, dan belanja yang besar juga ya. Kesan sampingannya besar. Dan di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah, kerajaan ke bawah dulu ni memberi rawatan percuma kepada rakyat dan penduduk tetap Brunei, tiada masalah. Dan bagi saya, pengalaman dari tahun lepas ni lah, ramai orang asing yang warga negara asing mendapat rawatan di sini. Mereka bersyukur sebab negara Brunei Darussalam aman, tiada COVID-19, rawatannya lancar. Dan ramai mereka mau tinggal di sini sebab yang tu, sebab dia orang ada kanser. Alhamdulillah. Ya, baik. Selaku masyarakat, apa yang boleh kita lakukan untuk sama-sama menyokong Hari Kanser Sedunia yang akan dirayakan besok ni? Join apa kegiatan yang kami buat tu. Virtual run. Cabaran 21 hari.
Apa yang kita mahu. Stop rokok. Siapa yang rokok? Stop rokok. Kalau bapa kita rokok, adik kita rokok, sayang kita rokok, cakap, janganlah rokok sayang, nanti dapat kanser, nauzubillah. Bukannya nak mendoakan, tapi ini untuk kesihatan. Betul. Jadi mengingati. Jadi saling itu pesan lain, ya. Jadi itu yang penting itulah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat pada risiko-risiko kanser. Baik, Ridwan, terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia. Dr. Radin Mas Jeffrey bin Radin Mas Ismail, konsultan perubatan pakar onkologi Pusat Kanser Brunei, Pusat Pakar Pantai Jerudong, bersedia bersama kita pada pagi ini mengkongsikan berkenaan dengan Hari Kanser Sedunia yang akan sama-sama kita ni raikan besok 4 Februari 2021 Masihi. Temanya tahun ini I am I will.